Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mula, insyaAllah sebelum kita mula, saya minta kalau ada suara yang tak okey ataupun gambar yang tak jelas, boleh maklumkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa kita lengahkan masa, kerana masa akan terus berjalan, InsyaAllah kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tammim bil khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nur al-mudhhib bil isyan bi nurih wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Thumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu pada malam ini bagi bersama-sama kita mendengar hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tak berapa ramai malam ni kan. Agak ramai tengok I can see your voice malam ni agak ya. Tak apalah tuan-tuan, insya-Allah kita akan teruskan pembacaan kitab kita, pembacaan hadis berdasarkan kitab 40 hadis perihal zaman kini. Tuan-tuan yang dah masuk boleh tolong share supaya lebih ramai boleh tahu kewujudan live kita pada malam ini. InsyaAllah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan sambung pada hadis yang ke-15 pada halaman 115. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan sama-sama membaca sebuah hadis yang mana Nabi SAW bagi tahu tentang keadaan kita pada hari ini, tentang perihal, tentang sifat manusia yang ada pada akhir zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi fid dharain. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'tiyanna 'ala an-nasi zamanun la yubali al-mar'u bima akhadha al-mal am min halalin am min haram. Rawahu Ahmad wal Bukhari. Maksudnya daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang kepada manusia satu zaman, seseorang itu tidak lagi menghiraukan dengan cara apa dia mendapatkan harta, sama ada bersumberkan daripada perkara yang halal ataupun daripada sumber yang haram. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Nabi SAW bagi tahu kepada kita suatu perkara yang sangat jelas tentang hal keadaan yang berlaku pada akhir zaman, yang tak boleh seorang pun daripada kita untuk menafikan hadis ini. Nak kata tak betul, mana ada macam tu, tak. Sebab apa? Sebab Nabi SAW bagi tahu kepada kita akan datang kepada manusia satu zaman. Nabi tak bagi tahu yang zaman tersebut adalah zaman Nabi, tapi Nabi bagi tahu tentang keadaan zaman akan datang. Sayatiyan 'alan nasi zamanun. Ini antara bukti yang jelas menunjukkan bahawa Nabi SAW tahu tentang perkara gaib, seperti mana yang telah kita bincangkan secara panjang lebar dalam mukadimah. Jadi Nabi kata akan datang kepada manusia satu zaman, yang mana pada zaman tersebut manusia dah tak peduli dah. Dia dah tak hirau dah. Dia dah tak kisah dah daripada mana harta dia dapat, sama ada harta tersebut adalah bersumberkan daripada harta yang halal ataupun harta yang haram. Dan inilah hal keadaan kita pada hari ini.
Manusia dah tak kisah dah. Pedulilah asalkan perut dia konyang. Asalkan perut dia berisi. Asalkan dia dapat bawa balik duit, unjuk ke orang rumah, unjuk ke anak dia, bagi makan. Mereka tak kisah daripada mana harta itu datang. Halal ke dia, haram ke dia, syubhah ke dia, dia ambil, dia sapu tanpa dia pedulikan. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW pernah bersabda, la ya'tiyanna 'ala an-nasi zamanun la yabqa minhum ahadun illa akala riba fa illam ya'kulhu asabahu min ghubarihi. Dalam sebuah hadis yang lain, baginda SAW bersabda, akan datang kepada manusia satu zaman yang mana pada zaman tersebut tidak akan tinggal seorang pun daripada mereka yang tidak memakan daripada harta riba. Dan kata Nabi SAW, فَإِلَّمْ يَأْكُلْهُ, kalaulah dia tak makan pun, asabahu min gubarihi, dia tetap akan menerima daripada tempias riba. Dan inilah apa yang ada pada zaman kita hari ini. Sangat sukar untuk kita keluar daripada kancah riba. Dan kita telah bincangkan dalam beberapa sesi yang dahulu tentang apakah itu riba. Dan kita juga telah bincangkan tentang alternatif yang boleh kita ambil untuk kita menjauhi perkara riba. Mungkin hari ini masih ramai yang tidak sedar akan perkara ini. Masih banknya masih bank konvensional, insurans masih ambil insurans yang konvensional, tak ambil takaful. KWSP belum tukar kepada Islamic dan beberapa perkara yang lain. Jadi perkara ini adalah perkara yang berat dan kita telah bincangkan secara panjang lebar dalam sesi yang lalu. Dan kita juga ada sebut bagaimana ada orang kata, sebenarnya bank Islam hari ni dia sebenarnya backdoor riba je. Sebab konklusi dia sama je dia sebenarnya. Pusing-pusing time tu ya dia. Kan dia kata, kau pergi bank, pinjam duit, itu ya kena interest Tak ada lah kurang kau dapat free, kau tak payah bayar interest ke. Tak ada. Sama. Wai bank Islam kau, tak bank Islam kau, sama. Akhirnya dia kata, ni sebenarnya backdoor riba ni. Saja cari jalan keluar, menipu, kan, buat helah seolah-olahnya ia bukan riba, tapi sebenarnya itulah riba. Jadi kita jawab, ya, kita tak boleh nafikan apa yang ada pada hari ini. Bank-bank Islam kita tak boleh nafikan yang bank-bank Islam kita belum 100% suci daripada riba. Tak ada siapa boleh katakan. Dan sehingga hari ini, kita masih mencuba untuk memperbaiki sistem Islamic banking kita. Kita masih berusaha untuk memperbaiki dari semasa ke semasa. Tetapi setakat inilah yang terbaik yang kita boleh lakukan. Inilah usaha kita yang telah dilakukan oleh para ulama, oleh para cendekiawan di Malaysia, berusaha mengeluarkan suatu fatwa yang setakat inilah yang terbaik yang boleh menjaga maslahah ummah, yang boleh menjaga daruriyatil khams, yang boleh menjaga maqasidus syariah, menjaga nyawa, menjaga harta manusia. Sebab apa? Sebab kita perlukan duit untuk beli rumah, kita perlukan duit untuk beli kereta. Ya, ada orang dia beli kereta cash. Alhamdulillah kalau ada orang yang mampu beli kereta. Tapi bukan semua orang. Ada orang yang dia perlukan kereta untuk pergi ke sana ke sini, untuk meniaga, untuk anak hantar anak pergi sekolah, untuk beli barang dan sebagainya. Maka ada orang yang perlukan kereta. Kalau orang yang perlukan kereta ni, mana dia nak dapat duit dalam 40,000, dalam 30,000 lah kita kata pun. Kalau nak beli kereta yang okey, 20,000 lah yang paling murah, 20,000. Mana nak cari 20,000 cash? Jadi akhirnya kita terpaksa juga untuk pergi pinjam kepada bank. Dan setakat ni, yang terbaik yang kita mampu lakukan adalah bank Islamik. Dan itulah antara cara yang terbaik yang boleh kita lakukan untuk menjauhi daripada perkara riba. Walaupun pada hakikatnya masih ada unsur-unsur yang kita boleh katakan cenderung kepada seolah-olah dia adalah riba. Buktinya pun hari ini banyak akad-akad yang telah diputuskan oleh Bank Negara Malaysia sebagai tidak patuh syariah, walaupun sebelum ni patuh syariah. Contohnya tawaruk, contohnya ar-rahnu. Ar-rahnu sebelum ini kita gunakan seperti biasa, diputuskan sebagai patuh syariah. Tetapi dari semasa ke semasa kita cuba memperbaiki, kita cuba menambah baik sistem Islamic banking kita. Tak ada yang sempurna. Mana pun kita pergi, tak ada yang sempurna. Tapi sekurang-kurangnya kita ada usaha untuk meninggalkan perkara yang haram. Inilah ijtihad kita. Dan kalaulah kita pergi kepada bank Islam pun, kita dah tak berdosa. Saya boleh katakan kita dah tak berdosa. Kenapa?
kerana kita mengikut fatwa mufti mereka yang berijtihad. Kalaulah salah pun mereka yang akan tanggung. Jadi janganlah risau. Kerana setiap bank itu mereka ada penasihat syariah. Kita ada mufti yang memutuskan fatwa. Percayalah kepada mereka. Dan kita pun dalam usaha, pihak bank, pihak Bank Negara Malaysia, penasihat-penasihat syariah ke semua je dalam usaha untuk menambah baiki sistem kita supaya menjadi lebih baik, lebih sempurna. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW bagi tahu kepada kita akan berlakunya suatu zaman yang mana manusia dah tak pedulikan daripada mana harta dia dapat, sama ada daripada harta yang halal ataupun haram. Ustaz, ada orang tanya, Ustaz, saya pergi melabur. Bukan melabur buang air tu lah. Melabur pergi saham, kan. Saya pergi beli saham, perbankan tanpa faedah, jadi tak ada faedah lah. Perbankan tanpa faedah kepada perbankan tanpa riba. Sebab perkataan faedah itu sesuatu yang bermanfaat. Bila kita sebut tanpa faedah, jadi tak ada faedah lah. Jadi itulah yang saya nak sampaikan. Saya pun tak berani nak cakap lebih. Tetapi hakikatnya itulah. Dan itulah cara yang terbaik yang kita ada hari ini. Kalau tak ada, kita nak bawa macam mana? Kita nak beli kereta, kita nak beli rumah. Kita terpaksa mengambil jalan ikhtiar yang ada demi menjaga masalah ummah, demi menjaga nyawa, demi menjaga diri manusia itu sendiri. Kalau tak ada kereta, kalau tak ada rumah, lagi susah. Bahkan Nabi SAW kata apa? Kadal faqru ayukfar. Hampir-hampir saja kefakiran itu boleh membawa kepada kekufuran. Jadi perkara kefakiran ini bukan perkara yang mudah. Jadi nak tak nak, kita kena cuba ambil ikhtiar tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kita. Okey. Jadi dalam hadis yang lain, dalam banyak hadis Nabi sebut tentang idza ijtama'al halal wal haram, ataupun ini sebuah kaedah yang disebutkan oleh para ulama, idza ijtama'al halal wal haram ghulibal haram. Ada orang dia pergi masuk saham, melabur. Saya tak cerita forex ya. Kalau forex tu confirm haram. Ada hari ni ada orang dia masih cuba nak pertahankan. Dia kata, awak kata haram tapi saya kata tak haram. Bukti dia apa? Dia kata ni, tengok ni, Saudi telah benarkan forex di Arab Saudi. Dia gunakan hujah Arab Saudi guna forex. Maknanya dia kata forex tu halal. La haula wala quwata illa billah. Ini musibah kepada masyarakat kita. Dan itulah apa yang diberitahu oleh Nabi SAW. Manusia dah tak endahkan dah. Walaupun telah diputuskan oleh fatwa kebangsaan di peringkat JAKIM. Begitu juga dalam fatwa di beberapa negeri, antaranya Negeri Sembilan sendiri, telah memutuskan bahawa forex adalah tidak patuh syariah. Buatlah helah macam mana pun, buatlah cara macam mana pun, pusinglah macam mana pun, dia tetap akan menjadi haram. Jadi kalaulah dah dikatakan haram, kenapa kita cuba juga nak buat? Adakah sebab dia menguntungkan? Adakah sebab dia dapat duit yang banyak? Adakah sebab tengok orang main forex pakai kereta mewah-mewah? Maka kita kena berhati-hati. Nabi ajar kita apa? Al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Kata Nabi SAW, halal itu jelas, haram itu jelas. Antara halal dan haram itu ada nama dia mushtabihat. Ada perkara yang ragu-ragu. Kalaulah tak nak dengar juga, dia kata, oh sebenarnya ada fatwa ni kata boleh forex, okeylah. Kita anggap perkara itu mushtabihat, menjadi ragu-ragu. Kenapa masih nak ambil jalan tersebut? Tidakkah kita risau dengan sabda baginda SAW, kullu lahmin nabata min haram fannaru awla bih. Kata Nabi SAW, setiap daging yang tumbuh daripada harta yang haram, maka nerakalah lebih utama baginya. Tidakkah kita risau dengan apa yang Nabi SAW bagi tahu kepada kita? Bahkan dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW bagi tahu apa? Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah itu baik dan tidak akan menerima melainkan daripada perkara yang baik. Ulama bincang apa maksud innallaha tayyibun, Allah itu baik. Kita tak boleh kita menisbahkan satu sifat kepada Allah yang sifat tersebut tidak disebut dengan jelas dan tanpa dengan dalil yang kukuh. Ala kulli hal panjang perbincangannya. Cuma secara mudah kita nak sampaikan, dalam hadis Nabi kata Allah itu baik dan tidak akan menerima melainkan daripada perkara yang baik. Wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang beriman seperti mana Allah memerintahkan kepada para rasulnya.
Allah berfirman, ya ayuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Kata Allah SWT kepada para rasul, wahai sekalian rasul, makanlah daripada harta yang halal dan beramal salihlah. Dalam ayat ini Allah SWT firman, ya ayuhallazina amanu kulu minat tayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah daripada harta-harta yang halal dengan apa yang telah kami rezekikan kepada kamu. Maka dua ayat ini, kata Nabi SAW, Allah menyuruh kepada para rasul dan kepada para mukminin, kepada orang yang beriman dengan satu surah yang sama, iaitu memakan daripada harta yang halal. Dan kemudian kata Nabi SAW, summa dzakara rajula. Hadis ini akan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ada riwayat mauquf, yakni Sayyidina Abu Hurairah sendiri sebut hadis ini, dan ada riwayat disebutkan secara marfu', yakni daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma dzakara ar-rajula yutilu safar. Kemudian baginda SAW menyatakan tentang seorang lelaki, yang mana lelaki ini yutilas safar, dia berjalan dengan perjalanan yang sangat jauh. Ash'ath akbara, sehingga rambut dia jadi kusut masai. Jauhnya dia pergi berjalan. Ya muddu yadayhi ila sama, kemudian dia mengangkat tangannya ke langit dan berkata, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, tolonglah aku ya Allah, bantulah aku ya Allah, berilah aku sekian-sekian ya Allah. Dan kata Nabi, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lah. Kata Nabi SAW, orang tadi yang berjalan jauh, yang kita tahu orang yang musafir adalah antara doa yang mustajab. Nabi bagi tahu apa? Thalathu da'awatin mustajabatin la syakka fihinna, da'watul mazlum, wa da'watul musafir, wa da'watul walid liwaladihi. Kata Nabi SAW, 3 doa yang mustajab tanpa ada ragu lagi. Yang pertama, da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi, dianiaya. Doa yang mustajab. Yang kedua, kata Nabi SAW, da'watul musafir, doa orang yang bermusafir, yang kita bincangkan sebelum ini. Ini hadis Nabi bagi tahu tentang sifat lelaki ini. Dia dalam satu perjalanan yang jauh, orang yang musafir, yang Nabi bagi tahu doa dia adalah mustajab. Yang ketiga, Nabi SAW bagi tahu antara doa yang mustajab adalah da'watul walid liwaladihi, doa seorang ayah, seorang ibu kepada anaknya. 3 doa yang mustajab. Jadi Nabi bagi itu tentang lelaki ni tadi, dia dalam keadaan musafir, dalam keadaan doa dia mustajab. Yang pertama. Yang kedua, ash'ath aghbara, dalam keadaan yang kusut masai. Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, yang mana kata Nabi SAW, rubba ash'ath aghbara dhi tamraini madfu'ul abwab law aqsama 'ala Allahi la abarrah. Kata Nabi SAW, kemungkinan boleh jadi seorang lelaki yang kusut masai, dhi tamrain, hanya ada 2 tamar, ataupun ada riwayat mengatakan hanya ada baju sehelai sepinggang. Madfu'ul abwab, bila dia pergi ke rumah orang, orang akan halau. Poi, kau jangan duduk depan rumah dia. Bila orang datang, orang tak nak pandang muka dia, orang hina dia, orang keji dia. Kata Nabi SAW, orang ini, lau aqsamu ala Allah la abarrahu, kalaulah dia bersumpah dengan nama Allah, Allah akan perkenankan apa yang diminta. Ini antara sifat yang Nabi sebut tentang keadaan orang yang dikabulkan, diperkenankan doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam kehidupan kita, kita tak boleh bila kita tengok orang yang susah, orang yang hina, pakai baju buruk, duduk tepi jalan, kita pandang hina. Kita rasa diri kita lebih baik. Bahkan kita orang pergi masjid, kita orang masjid, AJK masjid kita kan, kita ada yang pengurusi setiausaha bendahari masjid, tinggi pangkat. Tak boleh bila kita lalu sebut nak jalan nak pergi masjid, tengok orang tepi jalan tengah berniaga. Apa tu semayang berniaga, pergi semayang masjid, tengok macam dan ni apa pergi semayang masjid, kita kata. Ataupun kita tengok orang yang gila, orang yang berjalan, yang kusut masai, kita kata apa ni, tak ada masa dapat orang ni. Itulah kau mari nak belajar betul-betul tak nak, kita kata. Nabi kata apa? Rubba, kemungkinan orang yang macam ni, yang rambut dia kusut masai, orang tak terima dia, hanya ada sehelai sepinggang, kalau dia bersumpah dengan nama Allah, Allah akan perkenankan dia. Maka ini antara sifat tentang orang yang mustajab doa. Yang kedua kita sebut tadi tentang lelaki yang Nabi nak cerita ni. Yang pertama, dia dalam perjalanan musafir. Yang kedua, ash'ath aghbara, kusut masai. Yang ketiga, ya muddu yadayhi ila sama, dia angkat tangan dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga antara asbab mustajabnya doa. Nabi sebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah. Kata Nabi SAW, Inna Allah Ta'ala hayyun karim. Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu maha hidup dan maha pemurah.
yastahyi min 'abdihi idza rafa'a ilaihi kaffaihi thumma yarudduhuma sifran khaibatain. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah itu maha hidup, maha pemurah. Dan Allah Subhanahu wa taala malu untuk menolak ketika mana hambanya mengangkat kedua tangannya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bagi tahu Allah tidak akan menolak seorang manusia, seorang hamba yang mengangkat tangannya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan tolak apa yang dia minta. Allah tidak akan biarkan dia turun tangan dengan sia-sia. Allah tidak akan mengabaikan doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis ini Nabi beritahu tentang tanda orang yang mustajab doa itu apa? Idza rafa'a ilaihi kaffai. Kalau dia mengangkat tangan dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sifat ketiga bagi lelaki tadi yang doa, yang dalam keadaan musafir. Yang pertama, kusut masai. Yang ketiga, dia mengangkat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tanda lelaki ini Nabi bagi tahu apa? Dia mengatakan ya Rabbi, ya Rabbi. Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar, diriwayatkan secara marfu' kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi bagi tahu idza qala al-'abdu, kalau seorang hamba dia mengatakan ya Rabbi arba'an. Dia kata ya Rabb sekali, ya Rabb dua kali, ya Rabb tiga kali, ya Rabb empat kali. Dia baca empat kali ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Qala subhanahu wa ta'ala labbaika 'abdi sal tu'ta. Nabi bagi tahu kalau kita menyebut ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah empat kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan berfirman, wahai hamba-Ku. Allah akan menyahut seruan hamba tadi dan kata Allah Subhanahu wa taala, sal tu'ta, mintalah apa kena aku akan beri. Maka ini empat sifat bagi lelaki tadi tentang sifat-sifat orang yang mustajab doa dia. Tetapi Nabi kata apa? Lelaki tadi ini yang mempunyai ciri-ciri orang yang mustajab doa dia, masalah dia apa? Mat'amuhu haram, makanan dia haram. Wa mashrabuhu haram, minuman dia haram. Malbasuhu haram, pakaiannya daripada pakaian yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan memberi makan dengan harta yang haram. Fa anna yustajabulah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan perkenankan doanya? Maka dalam hadis ini Nabi bagi tahu apa? Tentang keadaan seorang manusia yang dia tidak hiraukan daripada mana harta dia datang. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memperkenankan doanya. Maka kita kembali balik kepada tadi, ada orang tanya, Ustaz, dalam saham, dalam kita melabur saham di bursa dan sebagainya, ada di sana syarikat-syarikat yang tidak patuh syariah, Ustaz. Macam mana, Ustaz? Kan? Dalam amanah saham ataupun ada beberapa pelaburan yang lain yang memang ada di dalamnya sumber-sumber yang haram, pelaburan di tempat-tempat yang haram. Tetapi kenapa dia difatwakan sebagai patuh syariah? Jadi kita kena faham. Walaupun ada hadis Nabi kata idza ijtama'al halal wal haram ghulibal haram. Jika bercampur di antara halal dan haram, maka haram akan menguasainya. Tetapi kita kena faham sesuatu fatwa itu kita tidak mengeluarkannya hanya bergantung kepada satu hadis. Kita juga perlu melihat kepada banyak aspek. Kita juga perlu melihat kepada sumber-sumber dalil yang lain. Jadi berdasarkan kepada hadis ini, ya, kalaulah perkara yang halal dan haram bercampur, maka perkara itu akan menjadi haram. Tetapi ada dalam beberapa keadaan kita terpaksa mengharuskannya demi untuk menjaga kemaslahatan. Kalau kita tidak mengambil pelaburan-pelaburan tersebut, maka negara kita akan dikuasai oleh orang bukan Islam. Maka apabila orang yang bukan Islam menguasai ekonomi negara kita, apa akan jadi kepada orang Islam? Maka di atas alasan itu, para ulama, para mufti di Malaysia membenarkan untuk kita melabur di dalam beberapa syarikat yang di pelaburan yang ada di dalamnya unsur-unsur yang haram. Tapi tak banyak. Dia ada beberapa kriteria yang ditetapkan oleh Bank Negara Malaysia untuk sesuatu pelaburan itu disenaraikan sebagai pelaburan yang patuh syariah. Ada beberapa kriteria, antaranya mestilah dia tak boleh beberapa peratus, boleh ada pelaburan yang haram, tetapi ada kadar yang minimum yang ditetapkan oleh pihak Bank Negara Malaysia. Jadi kalaulah secara mudah, kalaulah telah diputuskan oleh fatwa, telah diputuskan oleh Bank Negara Malaysia sebagai patuh syariah, maka boleh melabur dalam pelaburan tersebut. Jangan risau. Kalau berdosa pun maka akan ditanggung oleh penasihat syariah. Tuan-tuan tak perlu risau.
Kesemua itu akan ditanggung oleh para mufti dan orang yang mengeluarkan fatwa, kerana mereka telah berijtihad dan mereka layak untuk berijtihad. Tuan-tuan jangan risau, kita tak layak berijtihad, kita duduk diam-diam, kita duduk ontok-ontok, kita dengar orang yang berautoriti. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah ajar kita tanya kepada orang yang pakar. Kita tanya pakar kata apa? Boleh, maka teruskan. Janganlah kita khawatir. Okey, samalah juga dengan bank tadi. Tapi kalau lah ada orang dia ragu-ragu, Ustaz, saya masih ragu-ragu lah. Saya masih tak sedap hati lah Ustaz. Bila ada sumber arak, ada perniagaan dalam arak, ada sekian-sekian, ada perjudian, ada melabur di kasino dan sebagainya. Saya tak sedap hati. Nabi ajar apa? Da' ma yaribuka ila ma la yarib. Tinggalkan perkara yang ragu-ragu itu kepada perkara yang tidak ragu. Carilah jalan yang lain, jalan yang jelas tentang kehalalannya. Baik, sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah apa yang diberitahu oleh baginda SAW tentang perihal keadaan zaman kita hari ini, yang manusia dia dah tak hendah dah daripada mana harta dia dapat, sama ada halal ataupun haram. Dia risau bila dia tak ada kerja, umur dah 27, umur dah 30 tapi tak ada kerja. Akhirnya dia risau. Dia terlupa Nabi SAW beritahu apa? Inna nafsan lan tamut hatta tastakmil rizqha. Kata Nabi SAW, seseorang manusia, seseorang hamba itu, dia tidak akan mati selagi mana rezekinya telah ditetapkan oleh Allah SWT. Seorang itu apabila Allah SWT telah tetapkan rezeki dia, rezeki tersebut tidak akan terputus sehinggalah dia mati. Apabila dia mati, maka barulah rezeki tersebut akan terputus. Dan Allah sebut dalam Al-Quran dengan jelas, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak adalah satu binatang, sesuatu makhluk pun yang ada di atas muka bumi ini melainkan Allah Subhanahu wa taala telah jamin rezeki dia. Maka yakinlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlulah kita mengambil jalan yang haram semata-mata kita kata kalau saya tak ambil ini habislah saya. Tak makanlah ahli keluarga saya, tak. Yakinlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala mengajar para sahabat, mengajar umat Islam bagaimana untuk kita menghadapi keadaan yang sukar daripada sudut ekonomi yang ada pada hari ini. Hari ini ya, negara kita ditimpa dengan pelbagai masalah, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, ditambah pula dengan COVID, ada orang kena buang kerja, ada orang tak ada makan, tak ada rumah. Ada orang dia kata, Ustaz, saya terpaksa mengambil jalan yang haram, Ustaz. Saya terpaksa bekerja di tempat yang haram, Ustaz. Sebab apa? Sebab saya kena buang kerja di tempat yang halal. Saya pergi tempat yang haram, Ustaz. Apa hukum dia, Ustaz? Maka Allah Subhanahu wa taala ajar kepada kita dalam surah At-Taubah. Allah beritahu apa? Ya ayyuhallazina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadha. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang musyrik itu adalah najis. Para ulama bincang tentang mafhum najis di sini apa dia. Jadi orang bukan Islam itu bukanlah dia najis daripada sudut tubuh badan dia, bukan dia najis ada pegang, kalau pegang kena bersamak, kalau pegang kena basuh, tak. Najis yang disebutkan dalam surah At-Taubah ini adalah najis akidah. Akidah mereka adalah najis. Fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadha. Allah perintahkan kepada baginda SAW dan para sahabat pada ketika itu untuk tidak membenarkan orang musyrikin untuk berada di bumi Makkah. Tetapi pada ketika itu, bila para sahabat mendengar perintah ini, mereka rasa risau. Dia kata, habislah kita. Selama ni orang musyrikin Quraisy inilah yang banyak membantu ekonomi, bantu daripada sudut keuangan, dari sudut membangunkan ekonomi kita, berniaga dan sebagainya. Kalaulah mereka tak masuk, apa jadi dengan Mekah ni? Habislah Mekah ni. Lalu Allah tegur para sahabat pada ketika itu dengan Allah berkata apa? Wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullah. Allah beritahu kepada para sahabat, kalaulah kalian takut akan kefakiran, takut akan kepapaan, fasawfa yughnikumullah. Nanti Allah akan mengayakan kalian. Jangan kalian risau. Yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat ini Allah SWT beritahu apa? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalaulah suatu kaum di suatu tempat, di suatu perkampungan, di suatu daerah, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Allah akan membukakan pintu rezeki daripada bumi dan langit. Maka janganlah kita risau tentang rezeki kita.
Bahkan dalam ayat yang sering kita baca, ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ada orang dia ada masalah, ustaz, saya ada masalah duit, macam mana saya nak buat ni? Allah ajar kita apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bagi jalan keluar bagi dia. Maka yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah pemilik kepada rezeki dan dialah yang memberi rezeki. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita tidak risau tentang perkara-perkara yang kita sebutkan ini, kita tidak risau tentang ancaman yang diberikan oleh baginda SAW, akhirnya kita mengambil jalan yang haram. Kita dah tak peduli. Tidak ada sifat zuhud, sifat warak dalam diri kita untuk menjaga diri kita daripada memakan harta yang haram. Ada satu kisah yang cukup menarik tentang anak kepada Harun al-Rashid. Anak Harun al-Rashid ni, Harun al-Rashid adalah merupakan seorang khalifah umat Islam. Beliau merupakan khalifah kelima daripada khalifah Abbasiyah. Beliau menjadi khalifah daripada tahun 130 Hijrah sehinggalah pada tahun 193 Hijrah. Seorang khalifah antara khalifah yang terbaik umat Islam. Satu ketika dikisahkan bagaimana Harun al-Rashid ini sebelum beliau menjadi khalifah. Sebelum beliau menjadi khalifah, beliau ada anak, beliau ada ahli keluarga macam biasa, seperti biasa. Beliau ada seorang anak namanya Ahmad. Digelar sebagai Ahmad As-Sibti ataupun As-Sabti. Nanti kita akan tahu kenapa dia digelarkan sebagai Ahmad As-Sabti ataupun As-Sibti. Nama sebenarnya dia Ahmad, tapi digelarkan sebagai As-Sibti, iaitu Ahmad Sabtu nama dia. Kan? Jadi Harun al-Rashid satu ketika, beliau telah dilantik menjadi khalifah umat Islam. Bila dilantik khalifah umat Islam, beliau mendapat takhta bersama dengan pemerintah-pemerintah yang besar. Anak dia tadi, yang namanya Ahmad As-Sibti ini, beliau seorang anak, seorang pemuda yang cukup cintakan Allah Subhanahu Wa Taala, cukup cintakan Rasulnya, cukup cinta dengan para ulama, sering duduk di dalam majlis-majlis para ulama. Pada ketika itu diriwayatkan umur dia 18 tahun. Bukan 20 tahun, bukan 23 tahun, 16 tahun. Maafkan saya, umur dia adalah pada ketika itu 16 tahun. Masih muda, masih remaja. Tetapi duduk bersama dengan ulama, menuntut ilmu, belajar, berzikir, beramal, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang anak yang cukup baik, yang cukup taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia seorang yang zuhud, seorang yang sangat merendah diri, pakaiannya tak kemas. Anak khalifah. Khalifah pada zaman dahulu bukan macam Perdana Menteri hari ini. Khalifah umat Islam pada ketika itu mempunyai empayar yang sangat besar. Zaman keagungan Islam. Jadi satu ketika mana Harun al-Rashid bersama dengan para pemimpin yang lain, datang anak dia dengan pakaian yang tidak kemas. Pakaian yang zuhud, pakaian yang tak kemas, pakaian yang tidak gah sebagai seorang anak khalifah. Lalu menteri-menteri pada ketika itu yang ada, dia kata apa? Dia berbisik-bisik, dia kata, apa punya anak khalifah lah ni pakai macam ni? Anak khalifah jagolah sikit image khalifah ni. Apalah macam tu pakai dia kata. Sehinggalah terdengar di telinga khalifah. Lalu kata seorang, dia kata kepada khalifah, wahai khalifah, agak kalau kau yang tegur anak kau ni, dia dengar. Kok kita orang yang tegur, tak ada heran dah. Kalau kau tegur, mungkin dia dengar. Lalu khalifah panggil anak dia Ahmad ni. Wahai Ahmad, ke sini jap. Kau pakai elok sikit, kata khalifah, kata Harun al-Rashid kepada anak dia ni. Pakai elok sikit pula macam ni pakai kau ni. Selekeh dan tengok pakai kau mes sikit lah. Jaga image dan sikit. Jaga air muka dan sikit, kata Harun al-Rashid. Lalu apa yang dilakukan oleh anak ni, ini Ahmad As-Sibti ni, dia panggil burung yang ada di atas pokok, lalu burung tu duduk di atas tangan dia. Bila burung tu dah duduk, dia arahkan burung itu untuk pergi kembali. Lalu dia kata, wahai ayahku, ketahuilah bahawa dunia ini adalah sementara. Ketahuilah ayahku, yang hina bukanlah mereka yang memakai pakaian yang hina, tetapi yang hina adalah mereka yang mencintai dunia melebihi daripada kecintaan akhirat. Lalu daripada itu, kata Ahmad As-Sibti, wahai ayahku, mulai hari ini aku akan pergi ke Basrah. Ketika itu khalifah berada di Baghdad. Kata Ahmad As-Sibti, wahai ayahku, mulai hari ini aku akan tinggalkan Baghdad. Tak apalah, kalau aku ni menyebabkan kau malu, aku akan pergi tinggalkan Baghdad. Tak apa. Biar orang tak payah tengok muka, aku akan pergi ke Basrah. Lalu beliau pun pergi musafir di Basrah, dan sebelum bermusafiran tersebut, ibunya memberikan kepadanya seketul berlian
dan Al-Quran, mushaf Al-Quran. Hanya dua ini yang dia bawa pergi berjalan ke Basrah. Ketika mana sampai di Basrah, seorang lelaki nama dia Abu Amir Al-Basri. Abu Amir Al-Basri, beliau menceritakan sendiri tentang bagaimana satu ketika beliau nak baiki binaan rumah dia. Ada satu binaan yang runtuh, dia nak bantu, nak baiki, nak elokkan semula. Nak baiki binaan tersebut. Jadi dia cari tukang buat rumah, tukang kayu, tukang batu dan sebagainya lah untuk buat rumah, untuk repair rumah dia runtuh ni. Bila cari-cari tak jumpa. Tanya-tanya orang, siapa yang boleh tolong buat rumah ni Rumah dia runtuh dinding, tolonglah. Akhirnya dia berjumpa dengan Ahmad. Orang kata kau cari ni seorang lelaki ni nama dia Ahmad. Dia ni memang rajin bekerja. Dia memang kerja buat rumah. Kau pergi tanya dia, kau dia boleh buat. Lalu berjumpalah Abu Amir Al-Basri dengan Ahmad As-Sibti. Jumpa dengan Ahmad As-Sibti. Lalu Abu Amir Al-Basri kata, wahai Ahmad, wahai pemuda, boleh tak kalau Dan nak minta kau tolong buat rumah Dan ni dinding yang runtuh, tolong bina balik, boleh kau? Jadi kata Ahmad Al-Sibti, boleh. Tetapi ada syarat dia. Kalau kau nak Dan kerja dengan kau, ada syarat dia. Abu Amir kata, apa syarat bagilah tahu. Kok boleh? Kita on lah. Kan? Jadi kata Ahmad, syarat yang pertama, aku boleh bekerja untuk kau, tetapi dengan syarat bila waktu azan, waktu solat, kau tak boleh halang aku untuk sembahyang. Ini kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang waliyu min awliyaillah. Dia bagi syarat apa? Waktu aku kerja, kalau aku nak berhenti sembahyang, kau tak boleh halang. Hari ni siapa yang mampu buat seperti ini? Bahkan ada yang tak sembahyang sebab takut kena buang kerja. Tetapi Ahmad As-Sibti kata apa? Kalau kau nak Dan kerja dengan kau, syarat kau tu sembahyang kau jangan kacau. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kau mesti bagi Dan upah dirham wa danik. 1 dirham dan 1/6 dirham. Dirham ni duit perak. Zaman dulu ada dinar, ada dirham. Dinar duit emas, dirham duit perak. Dan buat kerja, kau kena bagi Dan 1 dirham dan 1/6 dirham. Tak lebih, tak kurang. Itu syarat dia. Jadi kata Abu Amir Al-Basri, kok macam tu senang lah. Bolehlah on lah, kira okey lah ni. Bila kau boleh kerja? Kata Ahmad As-Sibti, hari ni boleh kerja. Dan akan start mula kerja hari ni. Lalu bekerjalah Ahmad As-Sibti dengan Abu Amir Al-Basri. Buat binaan rumah. Kata Abu Amir Al-Basri, aku tidak pernah melihat seorang lelaki yang bekerja lebih baik daripada dia. Dia buat kerja seorang, tapi hasil dia macam dia buat kerja 10 orang, kata Abu Amir Al-Basri. Sangat dahsyat. Kejap dah naik dinding tu. Lalu satu ketika bila aku pelik dengan dia, aku intai dia, aku tengok dia. Bila aku tengok kosan bila dia simen batu tu, dia nak letak atas tu, batu akan tersusun dengan sendirinya. Maka kata Abu Amir Al-Basri, aku tahulah laki ni bukan calang-calang orang dah ni. Dia bukan orang biasa-biasa. Dia adalah kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bantu mereka dalam pekerjaan mereka. Jadi kata Abu Amir Al-Basri lagi, Ahmad As-Sibti ni, kerja dia tak ada yang boleh lawan dah. Kerja dia memang tip-top, kata orang kan. Kata orang nilai, tip-top kerja, memang terbaik. Bila sampai waktu sembahyang, Ahmad akan tanya kepada Abu Amir Al-Basri, adakah itu waktu sembahyang? Bila Abu Amir Al-Basri kata ya, dia akan terus pergi sembahyang dan patah balik, sambung kerja. Masuk pula waktu asar, dia tanya, azan ke? Abu Amir kata, ya azan. Dia pun pergi sembahyang, dia patah balik, sambung kerja. Abu Amir kata, dah lah tu. Dah patang ke kerja, sampai ku apa kena kerja. Kata Ahmad As-Sibti, tak apa. Aku akan kerja daripada pagi sampai malam. Jangan risau, itu memang tugas aku. Kata Ahmad As-Sibti. Jadi bila dah selesai semua kerja, Abu Amir Basri nak bagi upah. Bila bagi, dia nak bagi lebih sikit lah. Dia kata orang ni kerja bersungguh-sungguh. Bukan macam kita dah kan, buat kerja ala kadar. Ahmad As-Sibti, beliau buat kerja bersungguh-sungguh. Sehingga Abu Amir Basri kagum dengan Ahmad As-Sibti ni. Akhirnya dia kata dia nak bagi kau lebih sikit lah. Dia bagi 2 dirham. Tadi janji mulanya adalah dirham wa danik, 1 dirham dan 1/6. Tapi Abu Amir Basri kata, sebab kau kerja bagui dan bagi lebih lah.
kau ambil 2 dirham. Tak adalah banyak benar lebih dah kan. Kalau kita lah cincai lah, boleh lah. Tapi apa kata Ahmad As-Subti? Dia marah. Dia kata, kau lupakah dengan perjanjian kita tadi macam mana? Tadi kita janji macam mana? Abu Amir Basri jadi polik. Kau ni, kau marah dad pula. Dia nak bagi duit kau lebih, pula kau marah dad. Kata Ahmad As-Subti, tadi kita kan dah janji dirham wa danik. Dan aku tidak perlukan lebih daripada itu. Aku hanya perlukan dalam kehidupan aku adalah dirham wa danik. Jangan kau bagi lebih, jangan kau bagi kurang. Aku tak nak. Aku tak akan terima. Akhirnya Abu Amir Al-Basri kata, yalah kau ni, itu pun nak marah lah Okeylah, ambil lah 1 dirham wa danik, pecahkan dia bagi dirham danik, pulang dia. Keesokan harinya, Abu Amir Al-Basri sebabkan dia suka dengan kerja Ahmad As-Subti ni, dia pergi cari lagi. Dia cari, tanya orang mana Ahmad, kau kena tak Ahmad ni, cari. Akhirnya tak jumpa. Sehinggalah akhirnya jumpa dengan seorang, dia kata, kau cari siapa? Dia cari Ahmad As-Subti. Dia kata, kau tak tahu kau Ahmad As-Subti tu, dia hanya kerja hari Sabtu. Hari lain kau jangan cari dia, kau takkan jumpa. Dia memang kerja hari Sabtu. Logat nilai. Dia bukan logat nilai kan, dia logat Negeri Sembilan. Boleh lah, logat nilai pun boleh je. Faham kan? Kalau tak faham bagi tahu ya, saya terjemah cakap bahasa KL. InsyaAllah dalam live ni semua orang Negeri Sembilan kan. Aku ada bagi tahu, kita akan jelaskan apakah makna dia. Okey. Jadi bila Abu Amir Basri cari tadi, dia tak jumpa. Cari tak jumpa. Akhirnya orang kata Ahmad As-Subti ni dia hanya kerja hari Sabtu, sebab tu nama dia Ahmad As-Subti. Ahmad Sabtu nama dia. Sebab apa? Dia hanya kerja hari Sabtu. Abu Amir Basri kata, tak apalah. Kalau macam tu aku akan tunggu Sabtu kemudian baru dan akan cari, baru akan dia umpah dia balik. Dan tak nak cari orang lain. Sebab puasnya hati Abu Amir Al-Basri dengan kerja si Ahmad As-Subti ni. Dia kata tak apa, dan sanggup tunggu sampai Sabtu depan. Asalkan dan dapat upah Ahmad As-Subti ni. Pada Sabtu ke depan, cari jumpa dengan Abu Amir Basri. Buat kerja seperti tadi dengan upah dirham wa danik. Next pula datang Sabtu yang ketiga. Tunggu Ahmad As-Subti tak datang. Akhirnya Abu Amir Basri cari. Dia tanya, mana rumah Ahmad As-Subti ni? Mana dia, dah lama tak jumpa. Hari ni hari Sabtu, patutnya dia ada kat tempat ni biasanya. Kenapa dia tak ada? Lalu orang yang ada dekat situ dia kata, kau tak tahu ke Ahmad As-Subti dia tengah sakit. Dia tengah lemah sangat badan dia. Kau pergilah cari dia kat rumah dia. Lalu Abu Amir Basri tanya, mana rumah dia? Orang tu pun tunjuk rumah dan mereka pun pergi ke rumah Ahmad As-Subti. Bila sampai di rumah Ahmad As-Subti, kata Abu Amir Al-Basri, aku melihat beliau dalam keadaan tidur di atas tanah yang beralaskan batu. Dalam keadaan yang sangat menyedihkan, dalam keadaan yang sangat penat. Kata Abu Amir Al-Basri kepada Ahmad As-Subti ni, bila dia datang, dia bagi salam. Dia tanya, wahai pemuda, wahai remaja, umur daripada ketika 16 tahun lebih kurang. Sangat muda, tapi dah sakit. Mungkin kerana kerja yang terlalu kuat. Lalu Abu Amir Al-Basri nak bagi dia dengan bantahan elok. Dia tolak, dia kata, wahai Abu Amir, aku tak nak tempat yang lebih selesa. Biarlah tempat aku di sini. Aku lebih suka dengan tempatku ini. Kerana bagiku tempat yang paling indah, tempat untuk aku berseronok, untuk berehat adalah di syurga sana. Di dunia ini bukan tempat untuk aku bersenang-lenang. Lalu kata Abu Amir Al-Basri, okeylah. Tapi kau ada tak apa-apa pesan nak minta dan tolong ke apa ke, dah boleh buat untuk kau? Kata Ahmad As-Subti, wahai Abu Amir, dan ada satu permintaan untuk kau. Andai kata esok kau datang waktu duha dan aku dah tak ada, ini kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tahu bila mereka akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata Ahmad As-Subti kepada Abu Amir Al-Basri, wahai Abu Amir Al-Basri, kalau esok waktu duha kau datang ke rumahku dan aku sudah tidak ada, tolong aku untuk ambil harta yang ada di tepiku. Aku ditinggalkan sedikit duit, sedikit barang untuk digunakan sebagai upah bayar kepada orang yang akan gali kuburku. Kau tolong mandikan aku, kafankan aku dengan pakaian yang aku pakai pada ketika itu, dan tolong bagi upah kepada tukang penggali kubur.
Abu Amir Al-Basri pada ketika itu bila dia dengar rintihan kanak-kanak itu, remaja itu, permintaan remaja itu, dia menangis. Dia kata kepada Ahmad As-Subti, pemuda tadi, "Wahai Ahmad, nak tak kau aku belikan kau kapan baru? Bukan payah bona beli kapan, bukan mahal bona, ada bagi kau kapan baru. Kain kapan, kain kafan, kan? Orang Islam kata kain kapan. Belikan kau kain kapan. Tak payahlah kau pakai baju ni dah. Dan boleh belikan kau jangan risau. Bukan mahal bona." Apa kata Ahmad As-Subti? Dia kata, "Wahai Abu Amir Al-Basri, aku tak nak pakaian tersebut. Pakaian yang baru adalah pakaian untuk orang yang masih hidup. Adapun orang yang akan mati, pakaiannya adalah apa yang dia pakai ketika dia mati. Biarlah aku pakai dengan pakaian yang ada padaku hari ini, dan pakaian inilah yang menjadi saksi di atas ketaatan aku kepada Allah Subhanahu wa taala." Akhirnya kata Abu Amir Al-Basri, okeylah. Bila Abu Amir Al-Basri balik, datang waktu duha esoknya, dia dapati Ahmad As-Subti telah meninggal dunia. Lalu diuruskan pengumumian Ahmad As-Subti, solat, mandikan, solat, kafan dan kebumikan. Dan sebelum Ahmad As-Subti meninggal dunia juga, dia ada pesan satu lagi perkara. Kata dia, "Wahai Abu Amir Al-Basri, kalau aku dah meninggal nanti, kau dah selesaikan tentang pengumumian aku, kau ambil barang yang ada dalam poketku dan tolong kembalikan kepada Khalifah Harun Ar-Rashid." Boleh Abu Amir Al-Basri, apalah kau nak budak ni dengan Harun Ar-Rashid, Khalifah? Dia nak pergi menghadap Khalifah semata-mata nak bagi barang budak ni. Abu Amir Al-Basri pelik. Tapi sebabkan permintaan budak tu, permintaan remaja tersebut, akhirnya dia kata, okeylah, tak apalah, aku akan tunaikan. Aku akan usaha untuk tunaikan. Bila keluarkan daripada poket pemuda tersebut, Abu Amir Al-Basri mendapati dalam poket pemuda tersebut ada batu permata yang nilai dia, kalau kita convert hari ni, lebih kurang 1 juta ringgit Malaysia yang dia simpan. Dan permata itu adalah pemberian daripada ibunya kepadanya. Jadi bila Abu Amir Al-Basri dah selesaikan pengumumian, dia ambil batu permata tersebut dengan satu mushaf Al-Quran, dia bawa bertemu dengan Khalifah Harun Ar-Rashid. Bila berjumpa dengan Khalifah Harun Ar-Rashid yang pada ketika itu baru pulang daripada peperangan, jumpa Harun Ar-Rashid dengan pengawal yang cukup ketat. Kalau kita bincang tentang bagaimana keadaan Khalifah pada ketika itu, yang sangat agung, binaan istana sahaja besar satu negara, istana sahaja. Hebatnya kerajaan umat Islam pada ketika itu. Harun Ar-Rashid dikelilingi dengan tentera. Susah untuk Abu Amir Al-Basri bertemu dengan Harun Ar-Rashid. Akhirnya dia jerit. Dia panggil, "Wahai Khalifah, aku ada benda nak bagi kepada kau daripada seorang pemuda." Bila Khalifah pandang, dia kata, "Tak apa, bagilah pemuda, bagilah lelaki tadi jumpa dengan aku." Datang Abu Amir Al-Basri berjumpa dengan Khalifah Harun Ar-Rashid. Khalifah tanya, "Kau nak apa, wahai lelaki?" Dia kata, "Aku Abu Amir, berasal daripada Basrah. Aku datang ke sini di atas permintaan daripada seorang pemuda yang ingin aku berikan kepada engkau permata ini." Ditunjukkan permata kepada Harun Ar-Rashid. Bila Harun Ar-Rashid melihat permata tersebut, terus longlai tubuh badan Harun Ar-Rashid. Terus menjadi lemah, tumbang Harun Ar-Rashid. Sehingga beliau dibantu oleh tenteranya, oleh pembantunya, bawa masuk ke dalam istana. Bila sampai dalam istana, Harun Ar-Rashid kata, "Kau panggil balik lelaki tadi dan nak jumpa dia." Pembantu dia pun pergi panggil Abu Amir yang berada di luar istana. Panggil, bagi tahu kepada Abu Amir, "Wahai Abu Amir, Dan tak pernah nampak Khalifah sesedih ni. Kau jangan buat hal. Kau nak cakap 10 perkataan, kau ringkaskan jadi 1 perkataan kalau boleh. Kau jangan cakap banyak. Dia tengah sedih." Pemir kata, "Okeylah, aku cuba ringkaskan ayat aku." Bila Abu Amir jumpa dengan Khalifah Harun Ar-Rashid, Harun Ar-Rashid tanya, "Mana yang kau nak bagi tadi?" Ditunjukkan permata dan satu mushaf Al-Quran. Bila Harun Ar-Rashid lihat permata tersebut, menangis Harun Ar-Rashid. Dia kata, "Apa terjadi dengan pemilik kepada permata ini?" Lalu Abu Amir Al-Basri pun menceritakan kepada Harun Ar-Rashid tentang keadaan anaknya yang hidup dalam keadaan yang cukup susah. Tidur berbantalkan dengan batu di atas tanah. Bekerja keras. Lalu kata Khalifah Harun Ar-Rashid, "Wahai Abu Amir, adakah kau antara orang yang pernah menyuruh anak aku?" Kata Abu Amir, "Ya, wahai Khalifah."
Khalifah Harun Rashid kata, wahai Abu Amir, kau tak tahu ke tu anak khalifah? Itu keturunan Rasulullah, wahai Abu Amir. Kau suka-suka suruh dia buat kerja berat. Kata Abu Amir Basri, wahai khalifah, kau Dan tahu, tak ada dia suruh, Dan pun takut. Ni Dan tak tahu. Orang kata dia tukang buat rumah, Dan pun minta Allah tolong. Kosannya dia anak khalifah. Jadi akhirnya khalifah pun bercerita kepada Abu Amir, wahai Abu Amir, beliau adalah merupakan anakku yang paling aku sayangi. Anakku yang paling kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang cukup gemar melazimi majlis-majlis para ulama, sering duduk bermulazamah dengan para ulama, para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mana aku menjadi khalifah, beliau enggan duduk bersama dengan aku. Dan aku berikan kepadanya permata, mudah-mudahan dia gunakan permata tersebut untuk membantu untuk sara hidup dia. Tetapi dia tidak guna walau sesen pun daripada permata yang aku beri. Kenapa Ahmad As-Subti tidak guna permata tersebut? Sedangkan permata tu cukup sangat untuk dia bantu dalam kehidupan dia. Dia bukan hidup mewah benar. Dia seorang yang cukup kalau dia nak guna. Tetapi kenapa dia tidak guna? Kata Harun Ar-Rashid, kerana permata itu aku perolehi setelah aku menjadi khalifah umat Islam. Ahmad As-Subti seorang yang cukup warak, cukup menjaga. Dia tak nak makan daripada harta yang haram walaupun satu sen. Kerana mungkin dia tak tahu daripada mana permata tersebut. Dalam kerajaan macam-macam ada, macam-macam bisnes masuk, macam-macam perniagaan. Kadang-kadang orang datang bagi hadiah sekian. Akhirnya Abu Amir Al-Basri dia takut untuk mengambil benda yang syubhah. Sehingga perkara tersebut akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dia tak guna. Dia hanya guna duit titik puluh dia. Walaupun duit tu tak banyak pun, hanya cukup untuk makan 7 hari. 1 dirham dan 1/6. Itulah yang dia gunakan setiap minggu yang dia dapatkan pada setiap hari Sabtu. Hari Sabtu lah satu-satunya waktu dia bekerja, hari lain dia akan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah Ahmad As-Subti, seorang waliyu min awliyaillah, seorang kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pengajaran dalam kisah ini? Kita melihat bagaimana waraknya kekasih-kekasih Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengambil harta-harta yang syubhah, untuk mengambil apatah lagi harta-harta yang jelas keharamannya. Oleh itu, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu menjaga diri kita daripada memakan daripada harta yang haram. Dan akibat daripada kita memakan harta yang haram sangat berat. Satu ketika, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud rahimahullahu taala anhu daripada Sayyidina Zaid Khalid Al-Juhni radhiyallahu taala anhu. Kata Sayyidina Zaid Al-Juhni tentang seorang lelaki, bahawa kata Sayyidina Zaid bin Khalid Al-Juhni, anna rajulan min ashabin Nabi SAW tufiya yawma Khaybar. Suatu ketika dalam peperangan Khaybar, seorang sahabat baginda SAW telah wafat, telah syahid, telah meninggal dunia dalam peperangan Khaybar. Fadzakaru dzalika li Rasulillah SAW. Lalu mereka pun bagi tahu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ada seorang ni syahid, wahai Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Sallu ala sahibikum. Nabi kata, semayangkan untuk kawan kamu ini. Berubah wajah para sahabat yang ada pada ketika itu. Fataghayyarat wujuhun nas lidzalik. Berubah wajah para sahabat bila mendengar Nabi SAW enggan untuk solatkan sahabat yang telah syahid dalam peperangan Khaybar tadi. Mereka pelik. Kenapa Nabi tak nak semayangkan sahabat? Nabi biasanya Nabi akan semayangkan para sahabat. Tapi dalam keadaan tersebut Nabi kata apa? Sallu ala sahibikum, semayangkan untuk dia. Maknanya Nabi enggan untuk solatkan dia. Para sahabat pelik. Lalu kata Nabi SAW, Inna sahibakum ghalla fi sabilillah. Sesungguhnya sahabat kalian ini telah mengambil hak orang lain dalam keadaan dia berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kata Sayyidina Zaid bin Khalid Al-Juhni radhiyallahu ta'ala, fafattashna mata'ahu. Lalu kami pun cek badan syahid ni, si syahid ni tadi. Tengok rupanya fawajadna kharazan min kharazil yahudi la yusawi dirhamain. Bila cek dalam poketnya qasan kan orang Islam nama qasan rupa-rupanya dalam poket dia ada manik. Kharazan ni dia macam manik, macam gelang manik. Yang kata sahabat, nilai benda tersebut tak lebih daripada 2 dirham. Lebih kurang 2 dirham dia harga dia. Tetapi sebabkan duit 2 dirham tersebut, sebabkan manik tersebut, Nabi SAW enggan untuk solatkan dia.
menunjukkan bahawa betapa besarnya akibat daripada kita memakan daripada harta yang haram, walaupun kita anggap perkara tersebut adalah perkara yang kecil. Bahkan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan bahawa Nabi SAW pernah bersabda, "Man zalama qida shibrin minal ardi tuwiqahu min sab'in ardina." Kata Sayyidatina Aisyah, Nabi SAW pernah bersabda bahawa sesiapa yang mengambil tanah secara zalim walaupun dengan kadar satu jengkal. Sejengkal ambil tanah orang. Kan? Batu tanah sepatut di sini tapi dia ambil lebih sikit, dilebihkan sikit. Apa kata Nabi SAW? Tuwiqahu min sab'in ardina. Pada hari akhirat kelak, Allah Subhanahu wa taala akan menghukum orang yang mengambil harta orang lain dengan secara zalim. Bukan dengan hak dia. Dia mencuri misalnya, dia merampas harta orang, tanah orang tu, dia curi harta orang, walaupun sejengkal, kata Nabi SAW, tuwiqahu min sab'i ardina. Dia akan dibenamkan di dalam 7 petala bumi di hari akhirat kelak. Beratnya hukuman kepada orang yang memakan daripada harta yang haram. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita, menjaga ahli keluarga kita dari termakan daripada harta-harta yang haram. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung sedikit, kita baca sikit syarahan daripada Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari sebelum kita habis. Kata Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari, inilah hal keadaan kebanyakan manusia pada hari ini. Setiap mereka bercita-cita untuk menjadi hartawan dan memperolehi harta dengan apa cara sekalipun. Semua orang nak jadi kaya hari ini. Tanyalah siapa pun, semua orang kata saya nak jadi millionaire, saya nak jadi billionaire. Tak salah jadi millionaire, tak salah jadi billionaire. Tapi yang salah apa? Yang salahnya adalah caranya. Kita perlu melihat, tak salah untuk jadi billionaire, millionaire, tapi perlu melihat caranya. Kita perlu menjaga diri kita daripada memakan daripada harta yang haram. Macam mana nak menjaga diri kita daripada makan harta yang haram? Kita dah sebut sebelum ini. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu berpesan kepada para sahabat ketika beliau menjadi khalifah, kata beliau, la yabi' fi suqina illa man qad tafaqaha fid din wa illa akal riba sya'a am aba. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, jangan sesiapa yang berniaga di pasar kami melainkan mereka telah mempelajari tentang hukum jual beli. Sebab apa? Jika tidak, mereka akan memakan daripada harta yang haram, sama ada mereka sedar ataupun mereka tidak sedar. Oleh itu penting untuk kita mempelajari ilmu sebelum kita berniaga. Yang paling penting, ada orang hari ini dia kecoh, dia heboh dengan strategi perniagaan. Bayar sampai puluh ribu dia sanggup untuk join belajar cara berniaga. Tetapi dia tak sanggup untuk pergi belajar. Kadang-kadang tak payah bayar pun, free pergi masjid. Belajar tentang bab muamalat, tentang hukum secara free. Dia tak nak pergi. Sedangkan perkara itu adalah merupakan perkara asas yang perlu dia lakukan sebelum dia masuk berniaga. Sebab apa? Kalau tidak, dikhawatiri dia akan memakan daripada harta-harta yang haram. Wal'iyadzubillah. Kata Sayyid Abdul Aziz lagi, disebabkan itu, mereka membolehkan perniagaan arak dengan menjual serta memeramnya dan mewujudkan pusat-pusat pelacuran bersama dengan pejabat pengurusannya. Mereka juga membina bank-bank yang semua urusannya terbina di atas unsur riba. Kerana di Morocco, tak banyak bank yang ada Islamic banking macam kita di Malaysia. Di Morocco mereka masih slow, tak macam Malaysia. Malaysia antara negara yang terbaik di dalam mewujudkan institusi perbankan Islam. Alhamdulillah. Jadi Sayyid Abdul Aziz dicerita tentang keadaan negara dia. Dia kata apa? Mereka membina bank-bank yang semua urusannya terbina di atas unsur riba. Semua bank tak nak dalam apa, nak beli kereta, nak buat pinjaman, nak masuk insurans ke, nak apa ke, semuanya akan dikenakan riba. Tidak kurang dari itu, kata Sayyid Abdul Aziz, ramai juga di kalangan masyarakat zaman ini yang menternak khinzir untuk dijual serta menyediakan sebuah tempat khas untuk menternak, dan banyak lagi daripada perkara-perkara haram yang diketahui di dalam agama secara pasti, yang tidak pernah terlintas di fikiran umat Islam sebelum ini. Orang dulu tak pernah fikir nak buat seperti mana yang dilakukan oleh umat Islam pada hari ini. Kata Sayyid Abdul Aziz, yang tidak pernah terlintas di fikiran umat Islam sebelum ini akan dilakukan oleh orang yang mendakwa bahawa Islam sebagai jalan untuk mengumpulkan harta. Dia kata di Islam, cara mengumpul harta Islam, tetapi dia sedar tidak sedar dia telah mengambil jalan yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan bincang tentang bagaimana hukum menjual arak, orang yang bawa lori arak, orang yang kerja di kedai yang ada arak, apakah hukumnya berdasarkan kepada hadis yang seterusnya yang nanti kita akan bincang tentang. Nabi SAW bagi tahu tentang arak yang akan wujud di seantero dunia, yang akan dinamakan dengan pelbagai nama.
Wallahu alam, tuan-tuan sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah sekadar itu. Saya mohon maaf jika ada terkasar bahasa dan tersalah bicara. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, kurang dalam hal itu datang daripada diri saya sendiri. Hakikatnya keduanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.